Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kita pergi ke bahagian C, tata susunan dua dimensi. Contoh yang diberi di makmal 7 ni adalah berdasarkan kepada slide di muka surat 26 ya. So kalau perhatikan muka surat 26 ni, kita ada kolom 4 kolom dan 3 row. Dan macam biasa, tata susunan start dengan indeks kosong. So, apa yang daripada contoh ni saya convertkan kepada penggunaan markah versus pelajar. Okay. Kemudian perhatikan balik dekat atas ni ataupun dekat slide tadi ya. Penggunaan C#, penggunaan ataupun menyatakan indeks di C# atau kedudukan elemen di dalam tata susunan dua dimensi di C# menggunakan koma, bracket, kotak dan koma. Kita biasa jumpa di C++ ataupun Java dua kotak macam ni. So kalau C# 2D penggunaannya adalah koma. Tapi sama juga cara pembacaan dia. Yang pertama adalah row, yang kedua adalah kolom, okay? Ataupun baris kemudian laju. Ya. So apa yang kita nak buat kat sini adalah kita nak gunakan nilai-nilai yang berada dalam dalam table ni untuk kita punya coding ya. Okey, ni juga daripada slide. So cara pembacaan dia adalah 0,0, 0,1, 0,2. Okey. So kosong yang depannya adalah row dan kosong yang belakang ni menunjukkan kolom. Okey. Okey, buat ataupun tambahkan tiga label ataupun 6 label di dalam form kita. Okey, nak senang saya buat 6 label Okey, tukarkan caption di setiap label ni. Yang pertama adalah bilangan semua elemen saya ni pula. Okey, yang kedua adalah bilangan elemen di baris. So yang ketiga bilangan elemen di laju. Okey. Yang label yang belah kanan ni kita tukarkan ataupun letak 000 dan tukarkan nama dia. So nama tu kita ikutlah yang penamaan yang tu yang saya tulis.
Saya tulis dekat lab 7 ni. Okay, contoh kat bawah ni. Label semua, label baris dengan label laju. Ini adalah label baris dan tukar menjadi kosong. Last sekali kosong dan label laju. Okay. So apa yang kita nak buat kat sini adalah kita nak melihat penggunaan property dan method yang ada dalam tata susunan C#. Okay. Yang pertamanya adalah .length, property untuk melihat saiz tata susunan. So apa berlaku kalau kita gunakan untuk 2D? Okay. Yang sebelum ni kita tengok untuk .length adalah untuk 1D, so tak ada masalah, straightforward. Tapi kalau untuk 2D, apa pula yang berlaku ataupun apa hasil yang dikeluarkan? Kemudian .getLength parameter kosong. So apa maksud kat sini? Kita nak keluarkan length bagaimana? Bagi yang dimensi pertama, baik itu kosong. Okay, indeks kosong. Kemudian get length untuk satu refer kepada dimensi kedua. Jadi kita kena faham get length kosong adalah untuk baris dan get length 1 adalah untuk laju. So nak senang ingat, setiap kali kita gunakan 2D, tata susunan 2D, bila kita buat for yang pertama mesti row, for yang kedua mesti column. Okay, itu jadi maksudnya dia kena kenal pasti dulu row, kemudian baru dia pergi kepada column. Okay. So masukkan coding ni ke dalam form 1 load. Saya nak form 1 load. So maksudnya bila kita double click dekat form kita ni, kita akan dapat form 1 load. So masukkan coding tu. Okay, ni coding tata susunan 2D. Saya tak tunjukkan time ni sebab laptop saya ni slow pula hari ni. Okay, yang pertama ni kalau kita perhatikan, kita tak perlu meletakkan nilai laju dengan nilai baris di kotak ni, tetapi kena ingat mesti letak koma tu. Nak memberitahu compiler bahawa markah ni adalah berjenis 2D, tata susunan 2D. Jadi bila compiler nampak ni, bila dia baca nilai yang kita berikan ni, dia faham, oh sekarang ni adalah 2D. Dan yang saya dah susun ni, kita dah susun cantik lah, dah ada kurungan di setiap baris ni. So nanti boleh cuba kalau tak ada baris, so, macam mana bukan tak ada baris, tak ada kurungan kecil ni, kurungan dalam ni, macam mana compiler nak identify itu adalah 2D. Tu awak explore sendirilah. Kan kalau perhatikan kita gunakan 2D yang fix. Apa maksud fix? Fix bahawa setiap baris mempunyai bilangan laju yang sama. Baris pertama ada 4 laju, baris kedua pun ada 4 laju, baris ketiga pun ada 4 laju. Coding yang pertama adalah untuk melihat length
Coding yang kedua untuk melihat get length kosong, get length 1. So saya dah beritahu awal-awal length untuk lihat semua, get length kosong baris, get length 1 lajur. So boleh bila kita run betul tak? So jadi apa expectation kita untuk length ni? Jawab. Kemudian untuk get length kosong, get length 1. Okay, so tulis sekejap, lepas tu kemudian baru run. So betul tak jawapan yang awak buat tu adalah sama dengan yang dah run ni? Okay, bila kita load terus keluar 12, 3 dan 4. So 12 yang pertama adalah dot length. So 12 ataupun dot length ni bermaksud semua elemen. So 3 baris, 3 darab dengan 4 lajur. So 12 So get length kosong adalah 3. So betul, kita ada 3 baris. Get length 1 4. Betul, kita ada 4 lajur. Okay. Okay, sekarang kita dah tahu kegunaan length, get length. Seterusnya kita nak paparkan pula array tu, array 2D kita. So buatkan form macam ni dengan satu button. So bila kita klik button, dia akan keluar pada list box ni. Okay, kita ada list box dengan button. So button ni kita tukarkan naming dia kepada button Papa 2D. Kemudian untuk list box, kita jadikan dia list box 2D untuk kita identify. Kemudian so tambahkan coding pada button Papa Senarai 2D ni. So gunakan kalau bagusnya buat dulu, tulis dulu, sebab dia sama je macam tata susunan yang kita dah belajar dekat C++ dengan Java sebelum ni. Apa yang saya masukkan adalah konsep dia mesti melalui baris dulu, kemudian baru dah dia menjejak lajur satu persatu. Maksudnya dia habiskan dulu satu baris, kemudian baru dia pergi baris kedua dan baris ketiga. Okay, jadi memang kena memerlukan 2 for. Dan kita dah faham penggunaan get length dengan length. Okay, jadi cuba gunakan tu untuk mengira bilangan loop yang diperlukan untuk setiap for. Okay, so cuba dulu, kemudian stop dulu video ni, cuba run, kemudian sambung semula. Okay, bahagian pengisytiharan tata susunan ni sama macam yang kita buat dekat form tadilah. Kemudian ada 2 for. Apa saya kata tadi, definition tata susunan ni, pengisytiharan tata susunan ni sama dengan form 1 load tadi. So kita ada 2 for. For pertama adalah untuk baris, for kedua untuk lajur. Dan dia selesaikan dulu for yang kedua ni. So apa yang berlaku, setiap kali ataupun dia akan perhatikan lajur kosong, baris kosong, masukkan ke dalam list box 2D tadi. So, macam biasa juga gunakan items dengan add. Kemudian dia akan bergerak sampailah habis lajur ni melalui get length 1. Bila dah habis lajur kosong sampai get length ni tadi, sampai 3, barulah dia tukar kepada baris seterusnya. Okay, so bila kita run, okay, bila kita klik button Papa 2D ni, dia akan keluar daripada awal sampai akhir. So verify kat sini.
Yang pertama 71, 67. So dia akan tengok baris ke baris. Okay. So itu untuk 2D, paparan kepada 2D. Kita ada satu lagi jenis 2D yang jagged. So jagged ni maksudnya dia tak sama bilangan kolom. Kemungkinan baris pertama ni ada 4, baris kedua ada 3, dan kemudian baris ketiga ada 1. Ya, maksudnya dia tak dia jagged, dia masuk jagged lah. Apa jagged? Cari dekat dictionary apa maksud jagged. Kemudian kat sini saya beritahu jagged dengan 2D biasa ni dia fix. So kalau kita dah kata dekat baris pertama ni ada 4, baris kedua ada 3, so selamanya bila kita nak buat perubahan, itulah nilai yang kita kena manipulate. Kita tak boleh tambah. Sekarang ni baris 1 kita nak tambah jadi 5 nilai. Okay, walaupun dia jagged tapi dia tetap saiz dia tetap sama sampai habis. Okay, tu maksud yang 2D jagged dengan biasa. So apa yang saya nak anda buat adalah tambahkan lagi yang pertama ni, soalan yang pertama adalah saya nak tambahkan tadi dekat list box tu kita buat memanjang, tu tak nampak dia 2D. Jadi tambahkan label, dan bila label ni bila kita tekan button dia akan keluarkan pada list box macam biasa yang kita dah buat tadi, dan dia akan keluar juga dekat label 2 bawah ni. Dan cara output di label 2 ni dia cantik. Okay, dia akan buat row by row lah. Saya nak dia akan ikut je berapa baris berapa laju. So kalau rajin dah buat ni, cuba tambahkan masa pengisytiharaan ni, buangkan jadi 3 ataupun tambah lagi jadi 5 elemen setiap satu ni. So kalau buang 3, so ketiga baris ni kita ada 3 kolom saja, 3 laju je. Kalau tambah satu lagi jadi 5 elemen setiap baris, setiap baris mesti ada 5 elemen. Okey, itu latihan yang pertama. Kemudian yang kedua, implementkan bentuk jagged tu. So sama juga, masukkan nilai ni, pergi kepada nota kuliah 6 tu, saya ambil kat situ je. Okay, muka surat 30 ni. dan 32. So ambil ataupun baca yang cara ni, kemudian buatkan latihan. Senang je ni, tak ada masalah, straightforward je. So based on apa yang dah belajar pada tata susunan 2D biasa. Okay, latihan ni hantar ke YouLearn.